سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Ad-Da' wa Ad-Dawa. Dan alhamdulillah saya lihat ada ramai teman-teman kita yang sudah masuk di ruangan siaran langsung kita pada pagi ini. Antaranya di situ kita lihat ada Kak Nur Kamariah kita yang pertama sekali.
Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noh. Selamat pagi, selamat pagi Kak Noh. Ada juga Kak Som kita di sini. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Som di atas doanya. Mudah-mudahan untuk Kak Som juga ya, moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tu? Oh, dalam Quran Singapura tak payah baca lah ya. Dalam Quran. Kita ada siapa? Nurul Atika. Okey, Nurul Atika. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Kak Rohaya Rohaya. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, tim MKS dan semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kak Rohaya. Mudah-mudahan sihat juga ya di sana. Kak Aisyah Taha kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah dapat bersama pagi ini. Thank you so much admin for this FB Live. Ya Alhamdulillah. Minggu lepas kita tak dapat bersiaran kan kerana ada perkara-perkara teknikal yang tak dapat dielakkan ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran sekali lagi ya untuk menyambung pengajian kita. Alhamdulillah. Ada juga Kak Siti Suja di sana. Okey, Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat pecinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Siti bersama dengan kita. Dan ramai lagi ya di situ, siapa lagi ada? Kak Mas kita, Cak Doktor selamat pagi. Ya Kak Mas selamat pagi. Mudah-mudahan ya Kak Mas sihat di sana. Kak Johara, kita ada Norizan, Mariam, Ana Nur dan semualah ya yang bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang menyertai perbincangan ini, yang sentiasa menonton bersama dengan kita pada setiap hari. Hari ni hari apa? Hari Selasa. Okey. Pada setiap hari Selasa. Okey, baik muslimah yang saya kasih semuanya. Kita hari ini akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan jawapan masing-masing. Okey, sila letakkan di ruangan komen kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini. Sambungan perbincangan kita. Muka surat 229 Ustazah. Okey, betul? Betul tak? Saya tak pasti betul ke tidak. Ada yang lain? Sebab biasalah ya muka surat saya berbeza dengan muslimah-muslimah yang lain. Ada Kak Mas, poin 30. No, sorry. Muka surat 30, poin 48. Oh, kita dah masuk poin 48 ke? Ustazahnya muka surat lain lah. Betul Kak Nur. Kak Rohaya, Tutunai. Macam mana Kak Mas muka surat 30 Kak Mas? Okey. Kak Som, point. Salah, 230. Oh, 230. Point 48. Oh, kita dah masuk point 48 ke? Sambungan point 47, Saza. Okey. Okey, ada kata sambungan point 47. Oh, ramai tak sabar betul nak tinggalkan poin yang ke-47 ni ya. Okey, muslimah-muslimah semuanya. Kita belum selesai lagi ya bincang tentang poin kita yang ke-47. Hari ini kita akan masuk pada bahagian kita yang terakhir bagi perbincangan tersebut. Boleh paparkan? Terima kasih. Okey, kita berada di poin yang terakhir pada pagi ini untuk poin kita yang ke-40. 47. Jadi kita berada di bahagian kita yang akhir. InsyaAllah pada pagi ini saya akan selesaikan ya perbincangan kita di poin kita yang ke-47 ini, iaitu maksiat menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri. Jika saya berada di halaman yang ke-238, tadi ada yang muka surat ada tak sama dengan saya? Sekejap Saya pun tak pasti muka surat berapa yang muslimah lain semuanya. Kalau Ustazah, kita akan start perbincangan pagi ini di muka surat 238. Ada ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran surah Taha. Kita akan mulakan perbincangan daripada situ. Ayat Al-Quran surah Taha, ayat 102 hingga 104. Mungkin boleh cari di sana. Surah Taha ayat 102 hingga 104. Yang mana bermula daripada yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa.
Kita akan mulakan perbincangan daripada ayat tersebut sampailah ke akhir perbincangan kita untuk untuk poin kita yang ke-47 ini. Jadi kalau sesiapa yang ada betul ke tidak sila letakkan. Okey, muka surat 228. Okey, baik. Begitu ya. Okey. Muka surat 228 last paragraph. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang memberikan pencerahan daripada sudut muka suratnya di sana Okey. Jika yang sama cetakannya dengan cetakan saya, kita berada di muka surat 238. Tetapi jika cetakannya adalah edisi yang terbaru, edisi yang terbaru cetakannya muka suratnya berada di muka surat 228. Yang penting kita berada di poin kita yang ke-47, poin kita yang ke-47 sambungan untuk perbincangan kita yang terakhir. Di sini bermula dengan surah Taha ayat 102 hingga 104. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita ya Muslimah berkenaan dengan kehidupan dunia sehari sahaja. Sebenarnya pada sesi kita yang lepas saya dah letakkan pelbagai ayat Al-Quran bagi membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang kehidupan yang sementara sahaja di dunia ini. Muslimah boleh besarkan sikit muka Ustazah? Letakkan slide tu. Ada tak je agaknya? Sebab slide ni besar sangat. Okey. Terima kasih Muslimah. So kita lihat di sini ya, di dalam perbincangan kita yang lepas, kita dah muatkan pelbagai ayat Al-Quran. Kalau kita rujuk pada muka surat yang sebelumnya, di situ ada beberapa ayat Al-Quran yang dinyatakan kepada kita tentang penerangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam pelbagai ayat bahawa kehidupan kita di dunia ini dia sehari sahaja. Ada dalam Al-Quran juga menyebutkan setengah hari sahaja. Jadi ayat yang terakhir berkenaan dengan itu berada di surah Taha ayat yang keempat dalam kitab kita maksud saya ayat terakhir ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita sekali lagi tentang perkara yang sama. Okey, di dalam kitab kita ada 3 ayat, cuma dalam slide saya tak muatkan kesemuanya kerana nanti makan space. Jadi kita lihat di muka surat kita di sini ataupun dalam kitab kita, sesiapa yang tidak ada kitab boleh rujuk terus pada ayat Al-Quran surah Taha ayat 102 hingga 104. Berlaku di sini berlaku dialog. Sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memuatkan dialog di hari kiamat yang berlaku di kalangan manusia ini. Jadi pada ayat yang ke-102 di sini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana situasi kita di hari kiamat kelak. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yauma yunfakhu fis-sur iaitu pada hari yang di waktu itu ditiupkan sangkakala. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa. Jelas ya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan orang-orang yang berdosa, mujrimina, maknanya orang yang melakukan kemaksiatan, yang tidak meninggalkan dosa. Mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan muka yang biru muram. Yauma izin zurqa. Biru muram, maknanya pucat, takut. Ni maksud dia biru muram di situ. Yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Mereka berbisik-bisik di antara mereka. Maknanya di kalangan pendosa ni di hari kiamat nanti, bila Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan mereka dekat satu tempat ini kan, mereka ni akan saling berbisik-bisik antara satu dan yang lain. Apa kata Allah di sini? Kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari. Begitu ya, saling berbisik di antara mereka. Yang mana ada antara mereka kata, kamu ni tak duduk dekat dunia dulu tu, cuma 10 hari je. Sekarang ni kita ke akhirat ni, Allah kumpulkan kita, duduk kat sini lama-lama ni, ya Allah, dia tak tertanggung dahsyatnya keadaan di akhirat ataupun di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Tak tertanggung, itu maksudnya. Jadi sampai kami kata, oh dulu kita hidup kat dunia, rupanya 10 hari je kita duduk kat dunia tu kan. Mereka saling berbisik-bisik sedemikian.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-104, sebagaimana yang terdapat di slide saya ini. Apa kata Allah? Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Mereka kata apa tadi? Kita dulu dekat dunia hidup 10 hari je. Betul kan? Tapi di sini Allah kata, kami, iaitu Allah lebih mengetahui apa yang mereka perkatakan. Yang mana Allah kata, "Idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauma." Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah sehari sahaja. Di dunia ni kita hidup lama kan? Kita rasa kita hidup lama kan? Tapi sebenarnya kalau nak dibandingkan bila kita dah sampai di akhirat, rupanya kita hidup seolah-olah 1 hari je. Rasanya sehari saja begitu. Rasa macam, oh, taklah selama sebagaimana kita berada di negeri akhirat. Ini perbandingan yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun realiti yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan kehidupan kita di akhirat kelak jika nak dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia. Dalam keadaan, maksudnya Allah nak beritahu kepada kita, kita hidup di dunia ini sementara, terlalu singkat. Dalam keadaan yang terlalu singkat, apa yang kita buat untuk satu kehidupan yang lebih abadi, iaitu akhirat. Di mana bila kaki kita sudah melangkah di akhirat itu kelak, tidak ada lagi jalan pulang ke dunia. Kehidupan di dunia ini adalah satu kehidupan persinggahan, sebuah kehidupan persinggahan di mana kita dituntut untuk menyediakan bekal bagi kehidupan kita di akhirat. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap ayat ini yang mana Allah kata hidup kita hanya sehari. Kalau kita tahu kita cuma tinggal sehari saja lagi untuk hidup, apa kita buat? Kan apa yang kita buat? Kalau kita ni sekarang ni yang muslimah, kita hidup ni, kita kata, saya tinggal sehari saja. Lepas tu dah tak ada lagi kehidupan. Apa yang akan kita buat? Saya yakin kita akan all out hidup untuk beramal soleh. Kita dah tak fikir lagi dah pergi tengok wayang ke, kan? Nak pergi dengar lagu tu, dengar lagu ni, nak pergi itu, pergi sini. Tak ada. Kita dah tak fikir tentang semua itu. Yang kita fikir ialah beramal soleh, taat kepada Allah. Itu saja yang kita fikirkan. Kerana apa? Kita tahu amal soleh itulah yang akan menjadi bekal untuk kehidupan kita di hari kiamat yang kekal dan abadi. Atas dasar itu, bila kita lihat di perenggan yang berikutnya dalam kitab kita di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan begini, inilah hakikat dunia pada hari kiamat. Bila kita sampai di hari kiamat kelak, kita akan faham, oh dunia ni rupanya dia adalah kehidupan yang begitu singkat, begitu sebentar dan bagaimana singkatnya? Umpama sehari sahaja. Begitu yang akan kita rasa bila kita dah tiba di hari kiamat kelak. Tatkala mereka mengetahui betapa cepatnya mereka hidup di dunia dan menyedari bahawa mereka mempunyai satu negeri selain negeri di dunia, iaitu negeri kehidupan dan keabadian, mereka merasa benar-benar tertipu ketika menjual negeri yang kekal selamanya dengan negeri yang fana. Kita dah jelaskan berkenaan dengan jual beli transaksi. Kita jual dunia kita jual akhirat kita ini untuk kehidupan kita di dunia. Yang mana maksud jual beli di sini ialah kita tinggalkan akhirat kita. Maknanya kita jualkan akhirat kita lalu kita ambil dunia untuk sebuah kehidupan. Sedangkan seharusnya yang kita jual ialah dunia kita untuk kita dapatkan akhirat. Ya sedemikian. Tapi ramai orang dalam kehidupan ini sebagaimana di sini jelaskan dalam kitab yang tadi teks yang saya baru baca tadi kan. Menjelaskan kepada kita bahawa ramai orang yang terlupa tentang hal yang sedemikian. Lalu mereka ini, bila sampai di akhirat kelak, mereka tertipu. Mereka tertipu dengan satu jual beli yang tidak seharusnya mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia itu tadi. Maka di sini ya muslimah kita lihat, orang yang mana dia sudah mengetahui sekarang ni, daripada sesi yang lepas sehingga ke hari ini, saya kata kita yang mengikuti pengajian saya ni kan, kita dah tahu dah bagaimana kehidupan dunia ini.
Dia dah tak ada lagi excuse. Kita dah tak boleh nak kata di hadapan Allah, "Oh, saya tak tahu rupanya hidup kat dunia tu sementara, ya Allah. Sebab tu saya hidup all out, saya lupakan untuk amal ibadah. Hidup saya all out tu untuk kemaksiatan, untuk buat apa yang saya suka." Kan, sebab hidup ni hanya sekali saja. Kita selalu cakap gitu kan. Hidup ni hanya sekali saja, saya kena buat apa yang saya suka. Ikut puaskan hati, puaskan nafsu. Saya nak buat macam gitu. Supaya orang kata tak terkilan lah ya kalau mati. Macam tu kan keadaannya. Tapi sekarang ni, kita dah tahu bahawa hidup kita sebenarnya bukan untuk kita memuaskan hawa nafsu kita. Hidup kita yang sementara di dunia bukan untuk kita ikut apa sahaja yang kita inginkan dalam hidup ini ataupun apa yang kita rasa kita nak perkara tersebut. Sehingga perkara maksiat pun kita akan lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, hidup kita dekat dunia ni, dia sehari sahaja. Bahkan kita pernah baca kan ayat Al-Quran yang Allah ingatkan kepada kita, hidup di dunia setengah hari sahaja. Apa yang perlu kita buat? Adakah kita terus-terusan mengikut kepada hawa nafsu kita? Adakah kita terus-terusan mengikut apa yang kita hendak sehingga kita langgar perintah Allah, sehingga kita tak hiraukan setiap nasihat, sehingga kita tak hiraukan apa yang orang beritahu kepada kita supaya kita berada di atas jalan kebenaran? Hidup kita ya di sini muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan, bersedia untuk sebuah kehidupan yang lebih abadi. Itu tujuan kehidupan kita di dunia ini. Betul, kita bekerja, kita belajar, kita buat apa yang kita suka, apa yang kita inginkan demi kebahagiaan kehidupan kita. Untuk kita hidup sebagai manusia normal. Sebab hidup ni bukan semata-mata untuk kita beribadah di atas sejadah, ya, bukan begitu. Tetapi kita perlu lihat ataupun kita perlu pertimbangkan setiap tindakan, setiap tingkah laku kita yang kita lakukan ataupun setiap perkara yang kita ucapkan ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Adakah perkara yang kita lakukan ianya memberikan manfaat untuk kehidupan kita di akhirat? Adakah kita bekerja ni, bekerja dia adalah adakah pekerjaan tersebut memberikan satu implikasi yang terbaik untuk akhirat kita? Okey, tak, maksud saya di sini tak nanti salah faham pula ya. Nanti ingatkan, "Oh, kalau gitu semua orang kena jadi ustazah." Tak begitu, bukan itu maksud saya. Bekerjalah dengan apa jua pekerjaan yang halal, ya. Kita nak jadi arkitek, nak jadi engineer, ya, jadi nurse, bekerja, tak ada masalah. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyumbang ataupun yang berkhidmat kepada masyarakat. Kan kalau tak ada engineer, tak ada arkitek ni semua, macam mana bangunan ni semua nak ni kan, macam mana manusia nak hidup dengan keadaan yang baik. Jadi bila kita niatkan apa yang kita lakukan ini adalah untuk satu kebaikan, untuk mafsadah ni maksudnya kemaslahatan, untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Kan bila kita jadi seorang arkitek yang jujur, engineer yang jujur, kalau kita seorang jururawat yang jujur, seorang guru yang jujur, begitulah keadaannya sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan ia memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kita kata sebagai sesuatu pekerjaan yang boleh memberikan manfaat untuk akhirat kita. Setiap apa pun yang kita buat ya muslimah di atas muka bumi ini, bila ia diniatkan kerana Allah, diniatkan untuk menjalankan perintah Allah. Maksudnya menjalankan perintah Allah, kita buat perkara itu dengan penuh amanah. Kita buat bersungguh-sungguh, kita buat dengan penuh kejujuran, ya, untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu semua adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ada ruang pahala untuk kita. Di situ yang saya kata, apa pun yang kita buat, ingat pada akhirat. Itu kita panggil sebagai satu transaksi ataupun jual beli yang menguntungkan. Kerana kita tahu hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Jadi kita ingin setiap perkara yang kita lakukan ianya adalah sesuatu yang memberi manfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Okey, dalam kehidupan kita apa pun kita buat, kita berteman, kita bergaul kan dengan orang ramai di sekitar kita, kita ingin ianya memberikan implikasi sebab hidup seorang yang beriman kepada Allah ialah hidupnya penuh dengan pahala. Apa pun kita buat, yang penting ialah dia ikhlas. Okey, penting dia ikhlas, dia ikut kepada syariat, ikut kepada tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Kehidupan yang begini bila kita jalani, insya-Allah dia akan memberikan satu implikasi yang begitu indah dalam kehidupan kita.
Maka sebab itu di sini bila kita dah tahu bahawa hidup ini adalah kehidupan yang sementara, tugas kita sebagai seorang hamba ialah berjuang untuk terus-terusan mengejar akhirat. Walaupun kita kata, "Oh, hidup saya ni macam tak ada apa-apa sebab saya ni bukan jadi ustazah macam Ustazah Sakinah kan, mengajar mengajar hadis, mengajar penawar hati kat ke orang tentang Tuhan ke apa kan. Hidup saya tak, dia tu bukan begitu. Apa pun kita buat, kalau di situ ada nilai-nilai, orang kata ada nilai yang halal, ada nilai yang mentaati Allah, dipersilakan. Maka berkatlah kehidupan kita. Sebab tu di poin kita yang berikutnya, di perenggan yang berikutnya di sini, dia kata apa? Maka dari itu berniagalah sebagaimana perniagaan orang-orang yang pandai. Ni pesan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kepada kita dalam kitab dia. Kita dah faham tadi, kehidupan kita di dunia adalah sebentar sahaja. Yang mana boleh diperkirakan seperti sehari sahaja hidup kita di dunia ini. Maka bila kita nak hidup, hiduplah sebagai seorang yang bijak. Orang yang pandai ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Kan? Sebagaimana orang yang pandai tadi kata. Bagaimana mereka itu, orang yang pandai ini, mereka tidak terpedaya dengan perniagaan orang-orang yang jahil dari kalangan manusia. Maksud orang-orang yang jahil di kalangan manusia ni, kita tidak hidup di atas muka bumi ini dengan satu keadaan yang mana ikut kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ikut kepada hal yang sia-sia. Kan kita wastekan time kita ini, wastekan time kita buang masa kita, itu bahasa Melayu betul. Kita buang masa kita untuk perkara yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kita banyak habiskan masa kita kepada perkara yang melalaikan kehidupan kita. Maka sebab itu di sini orang yang bijak, dia akan bijak juga menilai dan mempertimbangkan setiap perkara yang ingin dia lakukan. Jika dia tahu, alah benda ni tak ada apa-apa lah kan. Dia just, okay, dia tak memberikan apa-apa manfaat untuk kehidupan saya dunia dan akhirat. Dia akan tinggalkan. Sebab itu Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri baiknya keislaman seseorang, ya, ketika kita hidup ini, bila kita nak lihat ciri baik keislaman seseorang, ialah apabila dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat untuk diri dia, untuk agama dia. Dia akan tinggalkan. Jika dia kata, oh benda ni lalai, ya, perkara ini dia adalah sia-sia, bagi dia untuk apa? Saya dekat dengan perkara-perkara yang sedemikian. Dia akan tinggalkan sebab apa? Dia tahu hidup ini adalah sementara. Belum tentu kalau saya buat perkara ini, malam ni saya hidup. Contoh, kita kalau buat perkara maksiat ni, Muslimah, kita ingat macam inilah. Kalau kita ada rasa nak buat maksiat, kita ingat macam inilah ya. Ni kalau saya buat ni sekarang ni kan, sekejap lagi tak tahu hidup ke tidak saya ni. Sempat bertaubat ke tidak saya ni. Ini kita kata pendeknya hidup kita. Tapi keinginan kita begitu panjang dan begitu besar keinginan kita ni. Untuk buat perkara-perkara yang kelalaian, kemaksiatan tersebut. Kalau kita fikir tentang kematian, insya-Allah kita akan tinggalkan perkara-perkara maksiat ini. Sebab itu di sini kita lihat dalam perenggan tersebut dia kata apa? Pada hari kiamat, nampaklah keuntungan perniagaan mereka dan betapa tingginya nilai barang yang mereka beli. Mereka yang menjual dunia, maksudnya mereka yang tidak uh, me, yang tidak meletakkan diri mereka pada hal yang lalai, hal yang maksiat. Itu maksudnya mereka menjual dunia mereka ini untuk sebuah kehidupan yang abadi, iaitu akhirat. Di akhirat kelak baru mereka akan nampak keuntungannya. Baru mereka akan nampak hasilnya. Kerana hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ini kebiasaannya, kita tak berapa nak nampak sangat hasilnya tu. Kan? Dia akan kita nampak di akhirat kelak. InsyaAllah. Begitu keadaannya. Sebab tu dia kata di sini, tiap orang di negeri dunia adalah penjual dan pembeli yang saling mencari keuntungan. Kita dalam hidup ini, kita adalah seorang penjual. Kita adalah seorang penjual, kita nak jual apa? Kita nak jual apa sekarang dalam hidup kita? Sebagaimana hadis yang terdapat di perenggan kita yang berikutnya di situ, Nabi SAW ingatkan kepada kita. Okey, apa yang Nabi SAW ingatkan? Jual diri untuk taat, bukan maksiat. Okey, jual diri. Sebab apa? Nabi ingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, setiap manusia, kullun nas yaghdu fatabi'un nafsah
Fabai'un nafsa. Setiap manusia berupaya menjual dirinya. Setiap manusia, kita ni setiap pagi, kita bangun pagi ni kan, kita ni diumpamakan menjual diri kita. Kita jual diri kita untuk apa? Adakah untuk taat atau maksiat? Okay. Sehingga Nabi kata apa? Famu'tikuha au mubikuha. Sama ada dia akan menghasilkan dua keadaan sahaja bila kita jual diri kita tu di pagi hari tu kan. Jual diri ni bukan jual diri yang itu ya, jangan salah faham ya. Jual diri maksudnya Nabi kata kita akan jual diri kita ni untuk dua perkara. Sama ada untuk ketaatan ataupun untuk kemaksiatan. Okey, dua ini. Yang mana ianya akan membebaskan kita ataupun ia akan membinasakan kita. Jika setiap hari kita bangun tidur, kita buat ketaatan, bermakna kita jual diri kita kepada ketaatan. Okey, kita jual diri kita kepada ketaatan, lalu ketaatan itu datang kepada kita dan kita hidup setiap hari dengan ketaatan tersebut, maka itu bermakna kita telah membebaskan diri kita. Membebaskan diri kita daripada apa? Daripada azab Allah, daripada neraka, ya, daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Namun jika kita memilih untuk menjual diri kita kepada kemaksiatan, itu kategori yang kedua tu tadi. Setiap kali bangun tidur, kerjanya nak buat maksiat, nak buat dosa je kan. Hari ni bangun, jap lagi aku nak telefon lah. Telefon si siapa ni, nak cakap pasal dia tu kan. Tak sabar-sabar nak cerita pasal orang tu. Panas cerita ni, macam tu kan. Setiap hari, begitu keadaan dia. Nak cerita tentang orang itu, nak cerita tentang orang ini kan. Tak ada kerja. Buka Facebook, buka IG, sibuk. Tengok, apa yang dia buat ni, sedap sikit kalau nak cerita, kalau tahu apa dia buat hari ni. Kita dah nampak orang tu buat, dekat IG apa kan. Oh, hari ni pergi sini, kita pun mesej member kita. Kau tengok IG dia. Pergi situ konon. Macamlah kita tak pernah pergi sana. Baru nak pergi, kita ketawakan orang tu kan. Ini kehidupan, saya tanya, manfaat ke sia-sia tu hidup macam tu? Kerja dia stalk orang aja dekat FB, dekat IG. Kan? Stalk orang je kerja dia. Lepas tu cerita. Ini satu kehidupan, bagi saya, ramai orang hidup dalam keadaan yang sedemikian. Kerja je nak tengok apa orang buat. Kerja nak tengok apa orang tu. Nanti komen lah. Itu macam ni. Komen macam-macam. Jangan ya. Kita jangan. Biarlah tak apa. Biar orang lain nak hidup macam tu. Itu masalah dia. Tapi sekarang ini, kita dah belajar, kita dah tahu. Kita nak hidup dalam keadaan yang penuh manfaat. Kita nak jual diri kita kepada ketaatan. Kita nak jual diri kita bukan kepada kemaksiatan. Kalau setiap hari tujuan hidup kita untuk menjual diri kepada kemaksiatan itu tadi, bermakna Nabi kata apa tadi? Orang itu dia memilih untuk membinasakan diri dia. Sedangkan kita nak memerdekakan diri kita daripada azab Allah, murka Allah, api neraka Allah. Namun kalau setiap hari hidup kita hanya fikir tentang dosa, hanya fikir tentang nak buat itu, nak buat ini yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita, iaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang-kadang kita tak sedar ya kita buat perkara tersebut. Hal yang begini bermakna kita membinasakan diri kita sendiri. Kita mendekatkan diri kita kepada azab Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada murka Allah yang akhirnya kaki kita pun nanti di hari kiamat melangkah masuk ke dalam neraka Allah. Maka pilih kita nak jual diri ni pada yang mana satu? Ketaatan atau kemaksiatan. Kalau kita salah pilih di sini, maka setiap hari kita adalah hari yang binasa. Ini pesanan Nabi SAW kepada kita. Atas dasar itu, bila ada seorang lelaki ditanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, manusia ataupun orang mukmin yang mana satu yang paling akyas?" Nabi SAW ada ditanya oleh seorang lelaki, dia kata apa? "Ayyul mu'minina akyas." Mukmin yang mana satu yang paling bijak? Tadi kita ada sebutkan, bila kita dah tahu bahawa hidup kita ini hanyalah sehari sahaja, diumpamakan begitu ya, nanti di akhirat. Hidup kita di dunia ini umpamanya sehari sahaja ketika kita di dunia. Kita perlu bijak memilih dan kita juga perlu bijak menjual diri kita untuk apa?
untuk ketaatan ataupun untuk kemaksiatan itu tadi sebagaimana dalam hadis ini. Jadi dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW ada menjawab persoalan seorang lelaki yang mana dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah di kalangan kami ni orang-orang yang beriman ini yang boleh ataupun layak untuk kami panggil sebagai akyas?" Akyas ni maksudnya yang paling bijak. Apa jawab Nabi SAW? Nabi kata kepada lelaki itu, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling bijak di kalangan kalian, iaitu di kalangan kita ni orang yang beriman semuanya yang paling bijak di kalangan kalian, ialah mana yang paling banyak mengingati kematian. Itu orang yang paling bijak. Namun bukan itu sahaja. Pertama tadi Nabi kata apa? Yang paling banyak mengingati kematian. Kemudian yang kedua, Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dengan status hadis yang hasan. Nabi kata, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang pertama ialah orang yang paling bijak ialah yang paling banyak mengingati kematian di kalangan kalian. Lalu yang kedua Nabi SAW menyebutkan, "Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Dan yang paling baik persediaannya untuk kematian. Dia banyak ingat kematian dan dia juga yang kedua paling baik bersedia untuk kematian dia. Dan Nabi kata apa? Ulaikal akyas. Itulah orang-orang yang bijak. Orang yang bijak ialah orang yang ingat kematian. Banyak ingat kematian. Kita kalau ingat kematian bermakna kita ingat akhirat, muslimah. Ya, ini saya nak gabung, saya nak relatekan kenapa ingat akhirat dengan kematian ni dia begitu sinonim. Ia begitu dekat. Kalau kita ingat kematian bermakna kita ingat kepada akhirat kita. Kita tahu bahawa kita tidak kekal di atas muka bumi ini. Kita akan mati tidak lama lagi. Oleh itu, orang yang banyak ingat kematian, dia akan takut untuk buat kemaksiatan. Dia takkan jual diri dia pada kemaksiatan itu tadi. Inilah orang yang bijak, Nabi kata. Bila dia berjual beli tu tadi kan, dia jual, ada transaksi jual beli, dia jual diri dia dengan apa semua tu kan, dia fikir dia nak jual untuk apa. Kalau dia akan fikir, kalau saya jual diri saya untuk kemaksiatan ini, maknanya saya beri diri saya kepada kemaksiatan, lalu kemaksiatan itu datang kepada saya dan saya bergelumang dengan dosa, dengan maksiat, ia bukan satu hal yang bijak. Kerana apa? Kita sendiri yang menempah tempat kita dalam neraka Allah. Tak ada orang yang paksa kita, muslimah. Ya, tak ada orang paksa kita. Dalam keadaan kita dah mengetahui, kita belajar ni lagi, tak ada orang yang paksa kita. Kita pilih, kita nak jalan yang mana satu. Sebab tu Nabi kata, kalau orang itu dia bijak, yang paling bijak di antara kita, dia akan banyak mengingati kematian dan dia akan mempersiapkan diri dia dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Orang yang menyiapkan diri dia untuk kematian ni, muslimah, dia tak ada masa nak sakit hati dengan orang lain. Tak ada masa nak iri hati, nak dengki, nak benci, apa kan, tak ada masa. Kata ni semua waste time. Ya, kita tak ada masa untuk perkara-perkara yang sakit hati ni. Kalau dia ada pun sakit hati ke, orang sakitkan hati dia ke apa, dia sikit-sikit dah lah. Lepas tu move on, dah sudah. Kan kita tak ada sampai nak ke akhir hayat dengan ada orang, ya Allah kan. Kata okeylah, kita kata kita raikanlah perasaan dia. Okey, dia bawa sampai ke mati tau. Aku ingat sampai mati apa kau buat jahat pada aku, dah sudah. Saya nak nasihat beginilah, muslimah. Okey, bukan saya kata tak ada orang buat jahat pada saya, sebab tu saya berani nasihat gini. Ramai orang buat jahat pada saya. Okey, saya nak kata gitu. Ramai orang buat jahat pada kita ni. Kan kita pun dah rasa macam mana sakit hati orang buat jahat pada kita. Bagaimana orang buat itu, orang buat ni. Kadang-kadang kita rasa dah macam nak give up dah. Apa salah aku ni? Kita rasa betul kan? Dalam hidup ni kita rasa apa salah kita? Kita usaha untuk jadi orang yang baik. Kita usaha nak jadi seorang muslimah yang solehah. Tapi ada je hal-hal yang orang tak puas hati, yang orang cakap pasal kita, yang orang buat jahat pada kita, yang sedangkan kita rasa kenapa? Patut ke orang buat begitu pada kita? Rasa tak patut kan? Kita sakit hati kan? Kita rasa geram, kita rasa benci, kita rasa geramnya aku benci. Tapi sikit-sikitlah saya kata. Ya. Jangan sampai kita kata, ingat sampai mati lah aku tak lupa apa kau buat ke aku, aku akan bawa sampai masuk liang lahat lah. Sia-sia muslimah bawa masuk liang lahat benda-benda macam ini. Kan? Dia tak worth it. Orang kata, dia tak berguna.
Kalau kita nak bawa apa perbuatan jahat orang pada kita sampai kita mati masuk dalam kubur. Tak, itu bukan persediaan yang bijak. Ya, bukan persediaan yang bijak untuk kematian. Kita tahu tadi, orang yang bijak dia adalah orang yang banyak ingat kematian. Bila kita banyak ingat mati ni, kita dah tak ada rasa dah. Dah sudah. Okey. Ap Perbuatan jahat orang lain kepada kita yang buat kita rasa sakit hati. Ya, kita raikan rasa sakit hati kita tu. Normal lah. Kita rasa sakit hati, kita rasa sedih. Apa orang buat jahat pada kita? Yes, normal. Hati kita rasa bengkak. Ya Allah, bengkak dia tak tahu ubat dah. Kan? Kadang-kadang boleh hashtag throwback, flashback, benda-benda semua. Back sana, back sini kan? Yes, kita akan ingat semua itu. Okey, kita boleh ingat. Nak ingat, ingatlah. Tapi, satu juga perkara yang perlu saya ingatkan kepada semua. Jangan bawa sampai mati hal itu. Sudahlah. Sudah, sikit-sikitlah ya, sikit-sikit. Kita kalau ada apa-apa pun dah sudah. Kita kata, itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah kita maafkan sudah. Kita maafkan, kita lalui kehidupan kita dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan dah sudah. Yang penting kita ingat, kita hidup ni tak lama, kita nak fokus pada amal ibadah kita nak fokus menjadi seorang manusia yang baik, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Perbuatan jahat orang kepada kita, kita tinggalkan sahaja. Kita tinggalkan sahaja. Hati kita akan tenang. Percaya cakap saya. Kita takkan tenang kalau kita ingat kejahatan orang kepada kita selama-lamanya. Kita takkan tenang. Kita akan ingat, kita akan geram, kita akan benci. Akhirnya kita sendiri akan jadi dengki kepada orang itu. Padahal orang tu yang buat jahat pada kita. Akhirnya kita pula yang jadi dengki kepada dia. Kan? Sebab tu penting di sini, kita terus-terusan jaga hati kita ni. Okay, jaga hati kita. Orang tu nak buat apa-apa, biarkan saja dia. Itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rasa sakit hati, okey, sakitlah hati kita, sakitlah. Ya, saya tak nafikan. Ambillah masa sebanyak mana yang anda nak. Ambil masa. Tapi kena ingat, jangan bawa mati apa yang kita rasa itu. Sebab yang kita ingin bawa ketika kita mati itu ialah qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang indah bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, ya, seorang muslimah yang hatinya tertancap dengan keimanan yang mantap. Hati dia bila dia meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang tidak ada sebarang rasa sakit hati pada orang lain, kan? Jiwa dia tenang. Jiwa dia adalah jiwa yang redha pada setiap takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan dia. Itu orang yang bijak. Orang yang bijak dia memilih ataupun dia menjual diri dia untuk perkara yang dia tahu mendatangkan manfaat bagi diri dia. Apa pun bisnes yang kita nak buat dalam hidup kita ni muslimah, kalau ia bukan bisnes akhirat yang dalam konteks perbincangan kita, of course kita kata kalau ia tak menguntungkan, kita takkan buang masa kita untuk perkara itu. Betul tak? Kita tak akan buang masa kita, sebab apa? Bisnes ni kalau kita kata perniagaan, ia memperuntukkan jiwa, raga kita. 24 hours kita akan fikir bagaimana kita nak upgrade, nak baguskan lagi supaya keuntungan datang lagi, supaya kita akan fikir tentang hal itu. Maknanya apa? Kita akan sungguh-sungguh untuk bisnes yang mendatangkan manfaat bagi diri kita. Perniagaan yang boleh menguntungkan kehidupan kita, yang boleh bawa hasil lah orang kata kan, macam tu. Kalau bahasa makcik-makcik kita katakan, yang datangkan hasil dalam hidup kita. Tapi, kita lihat begini, jika untuk kehidupan dunia kita nak menjalankan bisnes yang mendatangkan hasil itu tadi, kita betul-betul berhati-hati tadi kan. Sampai kan kita tak nak waste time kita, kita tak nak habiskan masa kita, kita tak nak buang duit kita untuk perkara yang sia-sia, kita tak nak buang energi kita untuk perkara yang sia-sia, kita bijak memilih bukan? Tapi mengapa untuk bisnes akhirat kita, kita tak bijak untuk memilih? Pilih perkara yang terbaik untuk kita jalankan perniagaan akhirat itu tadi. Allah berikan kepada kita dengan pilihan dalam hidup ini.
Allah tak paksa kita, kena ingat tu, Allah tak paksa kita. Dah semua dalam hidup ni kena buat ini, benda lain tak boleh buat. Allah tak paksa kita. Kan? Cuma Allah berikan kepada kita, kalau kamu sebagai seorang hamba, kamu buat perkara ini, kamu dapat ini. Kamu buat perkara ini, kamu dapat ini. Kamu pilih kamu nak buat yang mana satu. Kalau kita pilih perkara yang menguntungkan kita, perniagaan yang menguntungkan kita, Allah akan berikan hasil yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Bukan dunia sahaja, tapi dunia dan akhirat. Sebab itu tadi Nabi kata apa? Orang yang dia, kalau dia jual diri dia untuk perkara maksiat, hidup dia akan binasa. Hidup dia bukan binasa dunia sahaja, tapi hidup dia akan binasa di akhirat kelak. Dia rugi serugi-ruginya. Cuba muslimah, kita rujuk pada ayat yang berikutnya dalam kitab kita di sini. Ada dua ayat yang panjang, iaitu ayat yang ke-111 dan juga ayat yang ke-112 dalam surah At-Taubah, dimuatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ini bagi menjelaskan kepada kita bagaimana transaksi ataupun perniagaan akhirat yang benar-benar menguntungkan kita. Di dalam surah At-Taubah ayat 111 di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'atum bih." Ni ayat cantik. Wa zalika huwal fawzul azim. Allah memberikan pesanan kepada kita dengan pesanan yang indah pada ayat ini. Yang mana maksudnya Allah kata begini kepada kita. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Allah beli orang mukmin ini diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Kita jual kepada Allah diri kita sebagai seorang yang beriman ni. Kita jual kepada Allah harta kita. Allah beli. Maknanya Allah ambil. Lalu apa yang Allah beri kepada kita? Allah berikan kepada kita dengan syurga. Okey. Lalu apa Allah kata? Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh dan membunuh. Maknanya ni kita kata bila berlakunya seruan jihad pada zaman Nabi SAW pada waktu itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Kerana begini muslimah, bila Allah kata kalian sebagai orang yang beriman, bila kalian menjual diri kalian, harta kalian di jalan Allah, kerana Allah, untuk melakukan ketaatan itu tadi, ya, maka Allah janji kepada kita akan diberikan syurga kepada kita. Dan Allah ingatkan kepada kita, syurga tu kita belum dapat lagi ya. Sekarang kita belum dapat lagi syurga itu. Tapi kita akan dapat bila? Ketika kita di akhirat kelak. Iaitu destinasi kita yang terakhir nanti. Dan Allah ingatkan kepada kita, janji Allah, siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Allah, maknanya Allah tak pernah memungkiri janjinya. Kalau Allah kata dapat syurga lah. Bila kita dekat akhirat, Allah tak kata, tak ada. Aku tak kata gitu. Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengingkari janji. Dia maha berpegang kepada janjinya. Kalau Allah kata, kamu buat begini, maka kamu akan dapat begini. Kamu jual diri kamu sebagai seorang yang beriman kepada ketaatan. Kamu jual harta kamu di atas jalan ketaatan. Maknanya kita menginfakkan harta kita di atas jalan ketaatan. Kita menginfakkan masa kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni ya muslimah. Allah janji kepada kita orang yang begini, Allah akan berikan kepada mereka dengan syurga. Nanti di akhirat Allah akan beri. Allah tak ada kata, tak ada, aku tak ada kata begitu. Tak. Itu kalau yang buat gitu selalunya siapa? Iblis.
Iblis yang buat begitu. Kita dekat dunia ni, iblis akan goda kita, akan hasut kita buat perkara-perkara maksiat. Dia akan janjikan kepada kita dengan pelbagai macam janji yang indah. Sampai di akhirat kelak, dia kata apa kepada kita? Aku bara', aku maksudnya aku tak ada kena-mengena. Okey, aku tak ada kena-mengena dengan kau. Atau dengan kata lain, kita ni, aku tak kenal pun kau siapa. Aku pun tak suruh, tak paksa kau yang nak buat. Pandai-pandailah hidup kau. Macam itu. Okey, dia macam itu. Itu iblis. Iblis syaitan begitu keadaan dia. Tapi Allah tidak. Allah janji syurga, Allah akan berikan kepada kita dengan syurga. Maka Allah kata daripada ayat ini, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Kita jual beli itu tadi, maknanya kita menjual diri kita untuk ketaatan, Allah kata bergembiralah. Kerana kalian akan dapat apa yang kalian inginkan. Wazalika huwal fawzul azim. Allah ingatkan kepada kita dan itulah kemenangan yang paling besar. Maknanya keuntungan yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan pada ayat yang ke-112, terus ya muslimah masuk kepada ayat yang ke-112 dalam kitab kita di sini. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita siapakah orang yang menjual diri mereka ini, yang mendapatkan kemenangan yang besar. Okey, iaitu orang mukmin yang beruntung. Sebab pada awal tadi, pada ayat yang ke-111 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala cuma sebutkan tentang orang mukmin yang berjual beli itu tadi kan. Okey. Orang mukmin yang berjual beli tersebut. Tapi orang mukmin ni dia ada pelbagai macam kategori. Siapakah mereka yang dimaksudkan Allah sebagai manusia-manusia yang telah menjalankan transaksi jual beli ini dengan Allah sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar itu tadi. Pada ayat yang berikutnya inilah Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan kepada kita siapakah mereka. Iaitu kita lihat di sini, mereka itu adalah at-taibun. Yang pertama, orang yang bertaubat kepada Allah. Okey, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali saya kata, dalam hidup ini kita akan sentiasa melakukan dosa. Ada dosa yang kita buat, tapi sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ingatkan kepada kita, kenapa mereka adalah sebaik-baik? Kerana mereka adalah orang beriman yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjual diri mereka demi akhirat. Sebab itu mereka bertaubat kepada Allah. Kita kalau buat dosa lalu kita tak nak bertaubat kepada Allah, maknanya kita tak ingat akhirat tu lagi, muslimah. Kalau kita rasa kita suka dengan dosa kita rasa selesa dengan dosa yang kita lakukan dan kita tak ingat pun untuk bertaubat kepada Allah dan kita rasa tak perlu pun untuk bertaubat. Kan kita pun kata, ada aku kisah nak bertaubat ni, ada aku kisah. Kubur masing-masing. Orang selalu kata gitu kan? Okey, kubur masing-masing lah. Ada aku kisah. Kubur masing-masing. Kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku. Orang yang begini maknanya betul-betul dia tu tak ingat hidup alam barzakh ni bukanlah seindah yang dia sangkakan. Sebab tu ada orang yang datang ingatkan kepada dia, tapi dah dia kata kubur masing-masing dipersilakan. Jangan nanti menyesal tak sudah. Sebab tu orang yang beruntung di sini adalah orang yang mana bila diberikan kepada mereka dengan peringatan ataupun bila mereka itu sedar dengan dosa mereka, mereka akan cepat-cepat kembali kepada Allah. At-taibun yang pertama. Okey, orang yang bertaubat. Seterusnya al-abidun, iaitu orang yang beribadah kepada Allah. Al-hamidun, iaitu orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. As-saihun, iaitu orang yang berpuasa. Okay, as-saihun maksudnya orang yang berpuasa, banyak berpuasa. Kemudian ar-raki'un, orang yang rukuk. As-sajidun, orang yang sujud. Seterusnya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Dan juga orang yang mana mereka ini memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik dan orang-orang yang mereka mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Kita nampak mungkin ahli keluarga kita
jangan pergi yang jauh-jauh ahli keluarga kita ya, adik-beradik kita, anak kita sendiri, mungkin pasangan kita ni paling dekat dengan kita. Isteri kita, suami kita ada buat perkara yang tak baik, kita tegur, berikan peringatan, kan. Sebab kita ni kalau suami isteri dia pasangan kita ni umpama cermin. Umpama cermin, cerminan diri kita. Kalau ada perkara yang kita nampak yang tak elok, yang tak baik, kita tegur. Jangan dibiarkan. Ini boleh masuk pada kategori itu tadilah. Kalau kita melakukan hal yang sedemikian bermakna, kita adalah orang yang mencegah orang lain melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan orang yang begini, Allah kata mereka adalah yang mendapat busyra itu tadi, iaitu berita gembira yang berupa syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini wal hafizuna li hududillah, iaitu mereka yang memelihara hukum-hukum Allah, batas-batas Allah, yang menjaga syariat Allah ini, yang betul-betul menjaga hukum hakam. Bila Allah kata perkara itu haram, maka haramlah ia. Ia halal, halallah ia. Kita buat, kita berpandukan dengan hal yang sedemikian. Kita tak cubalah nak cari-cari apalah gini boleh tak, gini kalau boleh gini boleh tak gini kan. Melainkan untuk kes-kes yang tertentu lah ya. Okay. Kalau ada kes-kes yang tertentu yang memerlukan kepada rukhsah, memerlukan kepada hal-hal yang menyebabkan dia terkecuali daripada hal itu, maka itu boleh saja. Tapi selama mana kalau kita ni tidak memerlukan kepada rukhsah, kita tak memerlukan kepada hal-hal yang menyebabkan kita tak perlu untuk lakukan hukum tersebut, buatlah. Contoh, kalau kita kata puasa, puasa ni lah kita panggil sebagai satu hal yang menjaga perintah Allah, menjaga batas-batas Allah. Bila Allah kata puasa wajib, wajiblah. Kalau kita tak sakit, wajiblah kita puasa. Jangan kita cuba cari, betul ke kena puasa? Kalau tak puasa tak boleh. Macam-macam kita kan, macam-macam perangai. Kalau nak bayar fidyah je boleh tak? Tak payah puasa. Kan senang bayar fidyah je lah. Murah je nak bayar fidyah tu, kita pun kaya, bayar je. Kadang orang macam tu, kita cuba mencari-cari alasan untuk tidak mahu melakukan hukum hakam ataupun syariat Allah. Sedangkan kita ni bukan sakit pun. Kan? Kita bukanlah orang yang mana kata boleh membatalkan puasa itu tadi sebab kita larat. Kita larat. Memang kita ni Allah berikan tenaga untuk berpuasa. Cuma kita itulah tadi sengaja mencari pelbagai macam alasan untuk tidak mahu melakukan hukum hakam Allah. Namun mereka semua ini sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-112 tersebut. Bila mereka melakukan hal itu, Allah kata, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah kepada mereka semua ini, orang yang bertaubat, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah, orang yang berpuasa, orang yang rukuk, sujud, yang memerintahkan orang lain buat perkara yang baik dan dia juga mencegah orang lain melakukan perkara yang mungkar, perkara yang buruk, perkara yang mendatangkan murka Allah dan dia menjaga batas-batas Allah, maksudnya menjaga hukum hakam Allah. Orang yang begini Allah kata berikan kepada mereka dengan berita gembira berupa syurga Allah itu tadi. Sebagaimana yang telah kita bacakan dalam surah At-Taubah ayat yang sebelumnya iaitu ayat yang ke-111. Cantik penerangan Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Jika kita rujuk pada ayat yang berikutnya. Okey, kita ada ayat yang terakhir di sini ya muslimah yang dinyatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita. Disebutkan sekali lagi berkenaan dengan perniagaan yang menyelamatkan ini. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam surah As-Saff pada ayat yang ke-10 hingga 11. Allah kata dalam ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang membebaskan kita daripada azab yang pedih. Okey. Allah kata kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kita ni muslimah. Kita adalah orang yang beriman. Allah kata kepada kita, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Allah dah beritahu kepada kita, ada satu perniagaan yang mana boleh menyelamatkan kita daripada kerugian. Kerugian ni maksudnya azab yang pedih. Okey, azab yang pedih. Apakah ia?
ada dua perkara di sini. Pertama, tu'minuna billah. Kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tu'minuna billah wa rasulih. Kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Dan yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu jadi orang yang berjihad, iaitu yang berjuang di jalan Allah ini dengan harta dan juga diri kalian. Orang yang beriman, orang yang berjihad, kedua-dua ini mereka adalah orang yang terselamat daripada azab yang pedih. Berjihad di sini, bila kita kata jihad dengan harta, jihad dengan diri, tak semestinya pergi ke medan peperangan. Itu dengan harta kita, apa yang kita buat dengan harta kita yang banyak-banyak ni? Apa kita buat? Adakah kita bersedekah? Adakah kita infakkan ia di jalan Allah? Adakah kita gunakan ia untuk membayar zakat? Adakah kita gunakan ia untuk membantu orang lain? Adakah kita gunakan harta kita itu tadi untuk ahli keluarga kita, untuk kita bantu ahli keluarga kita yang kesusahan? Apa yang kita gunakan? Ini maksudnya kita berjihad dengan harta kita. Okay. Dan berjihad dengan harta ini bukan kita keluarkan saja. Maksudnya bila kita nak masukkan duit kita tu kan pada dalam bank account kita, sumbernya dari mana? Itu juga satu bentuk perjuangan. Sebab orang yang dia tak berjihad dengan harta ni kan, dia tak kisah apa saja duit sumber masuk dalam account dia tu, itulah yang dia ambil. Halal ke, haram ke, yang penting banyak duit. So jihad pada harta ni ada dua. Yang masuk dan yang keluar. Ya, maksud yang duit yang masuk, duit yang keluar. Daripada mana dapat, ke mana kita sumbangkan duit itu. Seterusnya, berjihad pada diri itu tadi kan. Maksud berjihad pada diri ni, dengan diri kita ini apa yang kita buat? Maksudnya, Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, Allah berikan kepada kita dengan mata, telinga, boleh bernafas dengan baik, boleh berjalan, dengan kesihatan yang mantap, kekuatan, energi kita dengan tenaga kita, apa yang kita buat? Adakah kita menghabiskan keseluruhan nikmat itu untuk perkara yang maksiat? Orang yang berjuang di jalan Allah dengan diri dia, inilah yang saya kata dia akan pastikan diri dia menjadi insan yang bermanfaat kepada orang lain. Apa pun yang dia buat, dia akan habiskan masa dia untuk perkara yang bermanfaat. Dan keberadaan dia di dalam masyarakat adalah satu keberadaan yang mana kita kata orang lihat, orang bila dia ada, ramai orang dapat manfaat daripada diri dia. Kita ingin berjihad di jalan Allah dengan keadaan yang sedemikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semua itu, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga diri kita, semua ini adalah perkara yang baik yang mana boleh menyelamatkan kita daripada azab yang pedih, atau dengan kata lain, api neraka, murka Allah, ya, boleh menyelamatkan kita. Allah kata ini semua adalah perkara yang baik jika sekiranya kalian mengetahui. Kalau kalian tahu inilah perkara yang baik untuk satu perjalanan yang lebih panjang, untuk sebuah kehidupan yang lebih abadi. Bila kalian fokus kepada dua perkara ini, kalian sudah menjadi insan yang terselamat daripada api neraka Allah. Kerana bila kita jadi kedua-dua insan ini dengan sebenar-benarnya, ya muslimah, secara automatik kita akan berusaha untuk tinggalkan maksiat dan dosa, dan terus-terusan kita akan berada pada jalan ketaatan dan kebenaran. Kerana kita tahu bahawa hidup ini adalah sementara. Saya ingin tutup perbincangan kita atau perbincangan poin kita pada pagi ini dengan satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dalam doa ini Nabi SAW, Nabi ungkapkan dengan satu ungkapan yang begitu indah berkenaan dengan permohonan baginda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita permohonan ampun untuk setiap urusan hidup kita ini, iaitu Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Mungkin boleh dibesarkan sedikit slide ini jadi nampak lebih jelas. Mungkin ada muslimah kita yang nak salin.
Okey, terima kasih. Oh, besar terus ya, hilang saya terus. Oh, terima kasih, saya muncul dari situ, nampak ya saya pada di bawah tu. Okey, baik muslimah, kita lihat pada doa ini. Doa yang amat baik di mana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Ya Allah, ampunilah aku. Okay, kita minta ampun pada untuk hal apa di sini? Pada kesalahan-kesalahan aku. Maknanya dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa israfi fi amri, perbuatanku yang melampaui batas di setiap urusanku, yang mana kita kata wa ma anta ta'lamu bihi minni, dan engkaulah yang lebih mengetahui daripada aku. Maknanya setiap kesalahan kita, setiap perbuatan kita yang melampau-lampau yang kita buat di atas muka bumi ini, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang kita pun sendiri sebagai pelakunya, kita tak sedar tahu muslimah kita buat perkara itu. Okay, kita tak sedar yang kita buat perkara tersebut. Uh, dan kita kata kepada Allah begini, Allahumma ghfirli hazli. Okay, ada beberapa perkara lagi yang kita minta kepada Allah dalam doa ini. Allahumma ghfirli hazli wa jiddi wa khatayaya wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, ampunilah aku pada gurau tawaku, pada kesungguhanku, pada kesalahanku, sekali lagi, pada kesalahan-kesalahanku, pada sesuatu yang aku sengaja aku lakukan, dan setiap perkara yang ada pada aku. Okey, muslimah boleh besarkan wajah saja di situ. Kita lihat begini. Di dalam doa ini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ingatkan kepada kita ada satu hal ya yang mungkin kita lupa dalam hidup ini, iaitu kita lupa bahawa kita ni ada banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan perkara-perkara yang mungkin melampaui batas. Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan buat begini, kita buat lalu kita melampaui batas. Ataupun Allah suruh kita buat satu perkara tapi kita buat dengan cara yang melampau-lampau sehingga menyakitkan orang yang ada di sekitar kita. Contoh saya kata, kita nak jadi seorang muslimah yang baik, yes, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dalam keadaan kita jadi baik ini, mungkin kita banyak menyakitkan hati orang lain. Sebab apa? Kita rasa kita dah jadi baik. Dan kita terlampau-lampau dengan kebaikan kita. Lalu kita lupa kita sedang berbicara dengan ibu kita sendiri. Kita lupa kita sedang berbicara dengan guru kita. Kita lupa kita sedang berbicara dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Sehingga kita jadi orang yang menyakitkan hati dia. Kerana kebaikan kita. Kan? Maksud kebaikan kita tu maksudnya mungkin mak kita ni dia bukan jenis orang yang berapa sangat pergi kuliah contohnya kan. Bukan orang yang jenis sangat qiyamul lail, puasa Isnin Khamis. Kita pun mula nak ajak mak kita lah pergi kuliah dan sebagainya. Tapi kemudian kita gunakan kata-kata yang kasar. Ini boleh kita masukkan pada kategori melampaui batas juga ya muslimah, jangan lupa tentang hal itu. Kita mula kata dengan mak kita, "Mak, bawa lah bertaubat pergi kuliah Ustazah Sakinah tu kan. Kalau tak boleh mak keluar tu mak buka lah FB dia, tengoklah dia kat situ kan." Kata-kata kita tu sebenarnya baik, tapi kita lupa. Kata-kata itu mengguris hati ibu kita yang dah tua tu. Dia mestilah dia terasa kan, terasa hati. Tapi baik tak kita rasa? Baik. Aku ajak dia pergi kuliah apa, takkanlah itu pun salah. Kita selalu fikir begitu kan? Takkan itu pun salah. Aku suruh dia pakai tudung. Salah ke aku suruh dia pakai tudung? Betul kan? Salah ke aku suruh laki aku solat? Salah ke? Kita tak salah. Banyak benda tak salah yang kita cakap. Tak salah. Tapi mungkin kita terlampau sangat. Kita melampaui batas dalam hal itu yang menyebabkan kita jadi salah. Kita mengguruskan hati orang lain. So ni kita kena banyak muhasabah dalam hidup ini. Sebab tu kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara yang kita jahil, pada perkara-perkara yang kita melampaui batas itu tadi. Mudah-mudahan kita dalam keadaan kita nak jadi orang yang baik, orang yang menjauhi kemaksiatan, perkara-perkara itu kita juga dapat jauhi. Ya,
Sama juga dalam keadaan kita bergurau, kan tadi ada Nabi SAW doa tu tadi, minta ampun kepada Allah dalam gurau tawa kita, dalam keadaan kita bahagia, kita gembira, dalam keadaan kita ketawa, kan. Mungkin di situ ada dosa, ada kesilapan yang kita tidak sedari, yang kita lakukan. Sebab tu kita minta ampun kepada Allah. Mungkin kita bergurau dengan kawan kita, gurauannya kasar, kan? Gurauannya adalah gurauan yang menyakitkan. Mungkin kita terketawakan dia. Kita nampak dia tu macam, "Asal kau ni macam bodoh sangat?" Macam tu kan, kita ketawakan kawan kita, "Kau ni clumsy ke apa kan?" Kita ketawakan dia terkekek-kekek kan. Orang tu kecil hati kita mana tahu, betul tak? Dia kecil hati dengan kita, kita tak tahu dalam hati dia. Sebab tu kita minta ampun kepada Allah. Tapi jangan lupa ya, kena minta maaf juga dengan orang tu tadi. Minta maaf, "Sorry tadi ketawa." Minta maaf lah kan, kadang-kadang kita tak sengaja kan, kita terketawa kan, dalam keadaan kita bergurau. Ini semua situasi-situasi yang kita tak sengaja. Dan tadi Nabi sebutkan, pada kesalahan memanglah, kadang-kadang kesalahan kita tu kita buat dalam keadaan kita tak sedar kan. Tapi ada perkara yang kita sedar, kesengajaanku. Sebab tu Nabi kata amdi, fi amdi, pada dalam keadaan kita sengaja. Dan setiap perkara, maaf tadi, ada kesungguhan tadi. Kesungguhan aku. Maknanya kita bersungguh-sungguh buat satu perkara sehingga kita lupa tentang hak orang lain. Tu tadi saya terlepas untuk syarahkan. Okey. Dalam doa ini Nabi ada kata fi jiddi wa jiddi, pada kesungguhan aku. Kita bersungguh-sungguh beramal soleh, kita lupa tentang orang di sekitar kita, hak orang di sekitar kita, kita lupa. Kita terlampau sangat nak solat malam, kita lupa kita ada suami. Kita nak sangat buat amal ibadah, nak sangat solat sunat dan sebagainya, kita lupa kita ada tanggungjawab lain. Sehingga kita mengabaikan perkara-perkara tersebut. Ataupun kita bersungguh sangat dalam pekerjaan kita lupa tentang Allah. Ini pun satu yang biasa saya sebutkan. Kita lupa tentang hak orang lain, iaitu hak ahli keluarga kita, masa kita dengan keluarga kita, kita lupa sedemikian. Sebab kesungguhan kita itu tadi. Maka sebab tu di sini Nabi SAW gabungkan semua urusan tu tadi. Kan kita minta ampun kepada Allah. Dan kalau kita baca doa ini, ia sebagai peringatan untuk diri kita. Agar kita tidak menjual diri kita untuk perkara-perkara yang boleh menyakitkan diri sendiri dan juga orang lain. Faham ya maksud saya? Maksud menjual diri kita ni, maknanya kita tak jual diri kita untuk satu perkara yang sia-sia sehingga kita menyia-nyiakan perkara yang lebih penting dalam hidup kita, iaitu akhirat kita. Kalau kita sentiasa baca doa ini, kita akan ingat dalam keadaan saya bergurau, dalam keadaan saya bersungguh-sungguh dalam hidup saya ini, dalam keadaan saya buat apa jua perkara, saya perlu ingat ia dibuat ialah kerana akhirat, dan kalau seseorang dia buat kerana akhiratnya, dia juga akan ingat tentang orang di sekitarnya sehingga dia akan baik menjaga hubungannya dengan Allah dan juga menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Ini orang yang bijak, yang mana dia tempatkan diri dia pada tempat yang betul dan dia beramal soleh dengan cara yang betul. Dan dia minta kepada Allah dalam doa ini keampunan untuk semua perkara itu tadi, supaya ia menjadi peringatan bagi diri dia agar dia tak jadi orang yang melampaui batas dalam setiap perkara hidup dia. Jadi ini ya muslimah yang kita kata, kalau orang dia buat maksiat, dia akan lupa tentang diri dia. Itu topik kita yang ke-47 ini. Okay, jangan lupa tentang topik itu ya. Saya nak kembalikan topik kita, ingatkan kepada kita, mereka yang buat maksiat, mereka akan lupa pada diri mereka. Sebab itu bila kita minta ampun kepada Allah, kita akan ingat siapa diri kita ini. Diri kita tidak lain dan tidak bukan hanya hamba Allah yang hidup di atas muka bumi ini. Tujuannya ialah untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya ialah untuk mengumpul bekal bagi kita berjalan menuju negeri kita yang abadi, iaitu akhirat. Bila kita ingat siapa diri kita, maka kita akan ingat kepada yang menciptakan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang okey-okey sahaja ya. Dengan perbincangan ini, dan mohon maaf daripada pihak saya, mungkin ada perkara-perkara yang terguris jiwa dan raga pada setiap contoh yang saya berikan. Mudah-mudahan ya,
untuk diri saya juga ia menjadi peringatan, ia menjadi satu bentuk muhasabah untuk kita bersama agar kita sentiasa menjadi seorang muslimah yang menjual diri kita ini kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjual diri kita kepada kemaksiatan. Sehingga kebinasaan itu bukan milik kita. Yang menjadi milik kita adalah kebahagiaan, kebaikan yang Allah berikan iaitu kepada kita sebagaimana tadi dalam surah At-Taubah ayat 111 dan 112, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan motivasi diri untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, dan juga Allah berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti sambungan perbincangan kita iaitu Ad-Da' wa Ad-Dawa. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.